Tapi hari ni dalam parlimen dia kata Anwar yang bohong. Anwar tu sekarang ni kajian Anwar yang nak buat IU365 tu. Menteri Agama dah kata dah IU365 sekarang ni peringkat akhir perbincangan dengan jawatankuasa dan kita akan buat bajet raja untuk laksanakan. Besok bila IU365 bawa ke parlimen besok, saya nak tengok Haji Hadi datang ke tak datang. Saya silap dia menyuruh buah meja. Bila Menteri Agama bawa yang usul IU365, Haji Hadi duduk buah meja, saudara, malu. Ya, zaman dia bawa, dia kerajaan dia tak buat, tiba-tiba Anwar buat yang kata kerajaan liberal, yang dikata Anwar tu pembohong, dalam semua Anwar yang buat janji kau. Kalau waktu itu, kalau kerajaan Malaysia Madani yang bawa, saudara, ya, IU365, Haji Hadi dia kalau tak letak jawatan, memang dia tak ada maruah lah. Tak ada maruah. Sembang hebat. Menipu walau-walau yang bangang tu. Kan? Hari ni dia menipu lagi ya. Anwar tak ada. Sedap dia cakap. Oh, berkokok ini saudara macam anjing kurak menyalak. Dia gelak. Seronoknya lah Anwar tak ada. Kan? Rasul Wahid pun menyelit. Oh, ketimbang. Itu satu lagi tu orang Terengganu tu. Gong tak habis-habis. Dah ketimbang tu masih main lagi dalam parlimen. Kan? Tak ada isu rakyat pun. Dia mencelah hanya nak beritahu Haji Hadi ketimbang. Sebab dia minta Haji Hadi ulas tentang ketimbang tu. Ada tak dalam Quran? Ada tak Nabi pernah sebut ketimbang? Ada tak para sahabat pernah sebut ketimbang? Ada minta Haji Hadi jawab. Haji Hadi tak tahu. Saya akan balik nanti. Saya pun pada kali pertama dengar ni, kata Haji Hadi. Amba pun kali pertama dengar ketimbang. Nanti balik amba nak tengok kamus. Berpuluh tahun dalam politik tak faham ketimbang. Punya bodoh tak bodoh. Yang dia tahu bahasa apa? Bahasa Terengganu lah. Dalam pasnya dia tahu apa? Mencarut. Mencarut tak dalam kamus pun dia buat. Tanya Sanusi. Dia alim ulama dalam bab mencarut. Tak ada dalam kamus pun. Dia boleh keluar selama je. Kan? Boleh pula. Haji Hadi macam tu juga. Kan? Hari ni, cakap dalam parlimen, cerita pasal ketimbang. Rasul Wahid. Toi dah jawab. Dia sendiri bangkit pasal ketimbang juga. Dia nak minta Haji Hadi pula. Kok lah Haji Hadi ada dalil. Kok Haji Hadi kata, sesungguhnya ketimbang itu adalah habis daif. Dia nak macam tu lah. Kan? Rupanya Haji Hadi pembodoh juga. Tak tahu ketimbang. Nak tunggu balik nanti. Buat nak cek kamus. Ini standard pemangkang, saudara. Macam mana nak jadi kerajaan? Ini macam. Kalau macam ini, ya, yang kau orang walau nak pertahankan, memang kau orang tak ada otak lah. Kan? Kau dengar mutu perbahasan dia. Ya Rasul Wahid pula mencelah. Mencelah ni biarlah benda bermanfaat. Nak mencelah nak parlimen ni bawa lah benda yang berkualiti. Kan? Dia mencelah pasal ketimbang. Apa lagi dia mencelah tadi? Ada lagi dia 2 kali dia mencelah. Black Rock. Rasul Wahid juga mencelah ucapan Haji Hadi tentang Black Rock. Konon-kononnya nak kaitkan Israel lah. Kan? Padahal benda tu dah jawab oleh parlimen semalam lagi. Semalam Anwar jawab. Isu syarikat-syarikat pelaburan ni. Anwar jawab semalam. Ini Rasul Wahid tanya Haji Hadi. Mana dia nak tahu Haji Hadi ponteng. Masa Anwar dia ponteng. Selalunya kalau hari Selasa dia ponteng kan. Hari Senin. Dia dengar juga Anwar datang hari Senin. Dia datang. Sebab tu bila Anwar ulas Black Rock, dia tak tahu. Dia tak ada. Hari ni Anwar tak ada, dia datang. Bila Anwar tak ada, dia datang. Rasul Wahid tanya dia Black Rock. Mana orang tu nak tahu? Tak tahu dia saudara. Sebab tu dia tak jawab isu Black Rock. Walaupun Rasul Wahid mencelah. Konon-kononnya Rasul Wahid nak provoke Haji Hadi supaya hentam Anwar tentang Black Rock. Sedangkan dia tak tahu ya, bahawa Presiden PAS ni tak tahu apa-apa pun Black Rock. Sebab itu dia tafsir Black Rock tu Hajarul Aswad. Batu hitam. Sebab itu dia kata dia jumpa Nabi pun Nabi bertukar jadi muka hitam. Hajarul Aswad. Black Rock batu hitam. Ya, dia pemimpin Nabi pun Nabi bertukar warna hitam. Ini masalahnya bila dalam hati tu, ya, hati tu hitam sebenarnya. Hati dia pun hitam. Bersangka buruk dengan orang, memfitnah orang. Apa lagi disebutlah ucapan dia? Apa lagi disebut ucapan dia? Adil terhadap diri sendiri, dia kata. Tadi dia sebut pasal peruntukan. Dia kata negeri-negeri ada peruntukan yang besar dan negeri yang mendapat peruntukan kecil. Itu tidak adil. Itu bukan cara Islam, dia kata. Tengok betapa bodohnya dia. Dengan adil tu bagi sama rata. Sabah dan Sarawak ni dah lama ketinggalan. Sebab tu Anwar kata kita bagilah lebih negeri Sabah dan Sarawak.
Sama juga peruntukan di kementerian-kementerian. Ya, peruntukan kita tinggi apa dia? Tetap juga Kementerian Pendidikan. Sebab bagi Anwar, rakyat ini boleh diangkat, negara ini boleh diangkat martabatnya dengan adanya generasi-generasi yang bijak pandai. Masih lagi sekolah-sekolah, ada lagi sekolah usang. Kemudahan-kemudahan di sekolah masih lagi banyak yang tak lengkap. Maka diteruskan pendidikan yang tertinggi, pendidikan. Yang kedua, kesihatan. Bagi Anwar Ibrahim, tak guna kita cerdik, tapi kalau kita sakit, macam Nabi Hadi tu. Kan? Umur sebaya dengan Anwar, tapi jalan berpapah-papah. Kan? Jadi bagi Anwar, tak guna otak cerdik, tapi kita sakit. Oleh kerana itu, bagi peruntukan pada sekolah untuk memudahkan, ya, kita memberikan pendidikan kepada kanak-kanak generasi akan datang ini. Di samping itu kita juga memperkasakan, memperkuatkan lagi tentang kesihatan rakyat negara kita. Sebab itu kesihatan Kementerian nombor 2 yang tertinggi. Kemudian apa lagi? Pertahanan. Kementerian Pertahanan. Ini bagi Anwar. Tak guna kita cerdik, tak guna kita sihat, tetapi musuh datang ke negara kita dengan mudah sebab kita tidak ada pertahanan yang cukup. Dah cerdik dah ni. Dah cerdik dah. Kita pun segar bugar sihat. Tetapi tidak ada senjata yang cukup untuk pertahankan negara. Tak guna juga. Sebab tu Kementerian Pertahanan diberikan kementerian yang ketiga tertinggi peruntukan. Itu dikatakan adil. Meletakkan sesuatu pada tempat dia. Itu adil. Bukannya bagi 1 bilion kepada Sabah, 1 bilion kepada Sarawak, 1 bilion kepada Kelantan, 1 bilion kepada Terengganu. Kalau bagi sama adil, saudara. Itu bukan adil. Itu tidak bijak kamu jadi pemimpin kalau macam itu. Macam saya bagi contoh tadi lah. Bukan ayah yang adil kalau bagi anak lelaki pakai baju Melayu, anak perempuan pakai baju Melayu. Itu bukan adil, itu bodoh. Terima kasih, Rin. Itu bodoh. Apatah lagi kalau kamu bagi 1 bilion dekat Sabah, 1 bilion dekat Kelantan. Oh, tukar kereta lah, saudara. Tukar kereta, bapak tu. Bapak tu boleh pegang duit. Tak boleh, saudara. Tak boleh bagi duit, bapak ni. Kita ada bukti. Kita ada sejarah tentang bapak ni kalau dapat duit, apa dia buat? Terima kasih, Zul. Kau baik, menerutu Montoya. Sebab itu Anwar fokus pada negeri yang betul-betul perlu dia bagi. Kalau negeri lain, kalau apa penting, minta, dia kata. Minta cara baik lah. InsyaAllah dapat. Tak minta pun dapat. Kan tak minta pun kalau Anwar dah tengok, dah teruk sangat, dia bagi. Contoh macam pasal Siti Khadijah. Tak minta pun. Pernah kita dengar, ya, ahli parlimen Kota Baru bercakap dalam parlimen tentang pasal Siti Khadijah. Tak pernah, saudara. Dia ahli parlimen. Dia tak nak bawa pun isu rakyat pasal Siti Khadijah tu dalam parlimen. Sebab dia nak hantam Anwar tu. Bukan nak bawa suara rakyat pun, nak hantam Anwar, Cik kelemahan Anwar, tak bawa. Walaupun kau tak bawa ke dalam parlimen, tapi Anwar turun ke Kelantan, dia tahu masalah rakyat di Kelantan. Dia tahu apa yang diperlukan oleh peniaga-peniaga di pasar Siti Khadijah. Maka kau tak minta pun, dia bagi, saudara, 5 juta lebih. Campur sebelum itu dia bagi kat 7 juta. Untuk baiki pasar Siti Khadijah. Dan hari tu saya tengok dalam TikTok, seperti mana yang ditunjukkan oleh Adun Kota Lama ke, Dr. Hafizah, dia tunjuk dah projek-projek sedang dibuat. Sebab Anwar dah bagi syarat. Masa dia berucap kat Siti Khadijah tu, dia kata minggu depan nak jalan dah. Sebab duit dah bagi. Jangan dapat duit diam je kan. Pantau. Dan sekarang ini ditunjukkan oleh Dr. Hafizah, dah pun bermula. Ya, orang repair tandas, baiki tandas, dinding, wiring dah buat dah. Kamu tak minta pun dia bagi. Apatah lagi kalau kamu minta, tapi dengan baik. Jangan ugut-ugut dengan Anwar. Jangan ugut, saudara. Terima kasih, Fauzi Adnan. Siapa yang kenal watak Anwar, kalau kau nak minta dengan kau, jangan ugut. Kalau ugut lagi tak dapat. Sebab dia jenis orang reformis. Dia pejuang reformasi. Orang yang kental. Tak takut dengan ugutan. Tapi di samping dia kental, ya, dia berani bila berdepan dengan kezaliman, dia berani. Tapi bila berdepan dengan biasa, dia orang yang paling cukup bertolak ansur. Dia keras, hebat, garang, bertempat. Ini Anwar Ibrahim. Bertentang dengan diktator, dengan zalim, dia berani. Engkau halang dia dengan apa? Polis ke apa ke zaman dia berjuang reformasi, dia tak peduli. Berdarah-darah baju dia masa perhimpunan bersih tu. Tembak oleh oleh Fariu.
kena katus. Gas pembeli mata tu. Ada gambar kalau saudara tengok kat Google. Ni, Anwar kena ni. Masuk hospital. Cedera. Dia bertempur dengan Fahri waktu itu. Dia buat ni. Dia tak lari. Dia nak kalau dah penyokong pun sanggup kena, dia kata aku ni ketua. Kan? Takkan aku nak lari. Sebab tu dia kena sekali. Itu pemimpin. Tapi bila dalam keadaan berunding, dalam keadaan apa, dia orang yang paling banyak betul ansur. Dia tak tunjukkan dia garang dia. Bertempat. Bila berunding, nak berdamaikan, dia orang yang sanggup bertolak ansur. Seperti mana saya sebut, dia boleh berundur setapak untuk maju 10 tapak. Ini Anwar Ibrahim. Sebab itu dalam kajian PH dulu. Sebelum kajian PH dikhianati, sebelum ditumbang, sebelum Mahathir khianat. Ada cubaan. Membuat provokasi supaya Pakatan Harapan itu berpecah dalam mesyuarat PH. Bergaduh dalam meeting mesyuarat PH. Ada nak kata Mahathir tak perlu letak jawatan, serah pada Anwar, bagi Mahathir habis penggal. Termasuk oleh Azmin Zuraida ni. Ni puak-puak khianat ni. Dalam Parti Keadilan, dia mempertahankan Mahathir. Mahathir terus jadi Perdana Menteri, dia kata. Syed Saddiq pembangun hentak-hentak meja. Kenapa pula nak perlu serah pada Anwar? Biarlah Mahathir habis dulu. Wah, semua tahu itu perjanjian. Bila dah berbalah dalam mesyuarat, last kali apa? Anwar berucap last. Saifuddin Nasution pembangun mempertahankan Anwar Ibrahim. Dia kata kita dah berjanji, kita dah sign. Kenapa kita pergi nak ada buat perjanjian baru pula Mahathir kena jadi Perdana Menteri sampai habis penggal? Sedangkan kita dah bagi tahu dah Anwar bebas bertandai pilihan serah pada dia. Itu mandat rakyat bagi pada kita. Dan kita dah janji dah kepada rakyat Anwar adalah Perdana Menteri kita. Sampai dia keluar penjara. Saifuddin cakap, kan? Pimpin DAP pun bercakap semua. Last kali apa Anwar buat? Dia sendiri kata, cukup jangan bahas lagi, lupakan perjanjian itu. Anwar sendiri batalkan perjanjian itu. Sebab melibatkan diri dia. Lupakan perjanjian itu dan kita buat keputusan, kata Anwar Ibrahim, biarlah Mahathir jadi Perdana Menteri sampai bila dia nak jadi Perdana Menteri. Yang penting bila dia nak tak jawatan beritahu kita. Tun bolehlah jadi Perdana Menteri sampai bila Tun nak jadi Perdana Menteri. Sampai mampus pun tak apa Tun, jadilah Perdana Menteri. Lepas epek ke lepas itu. Itu sikap betul ansur Anwar Ibrahim, saudara. Walaupun melibatkan diri dia. Kenapa dia tak tunjuk? Ramai di kalangan penyokong marah. Anwar betul ansur sangat. Dekat luar hebat lawan dalam demonstrasi sebagai. Tapi dalam berundingan, kenapa dia betul ansur? Itulah pemimpin. Nak menyelamatkan kerajaan PH, dia lupakan diri dia. Kalau dia tahu dah, kalau dia berkeras, malam itu juga PH akan berpecah. Dan kerajaan tumbang automatik. Dan Anwar tahu benda tu. Ujian bagi Pakatan Harapan. Jadi dia memikirkan, kalau dia nak pentingkan diri dia, dan kerajaan itu berpecah, apa gunanya? Apa gunanya kita mensia-siakan amanah rakyat? Amanah rakyat dah bagi pada PH. Oleh itu, dia mundur ke belakang. Mahathir teruskan jadi Perdana Menteri. Sampai bila Tun nak jadi Perdana Menteri? Itu kita dengar sidang media. Lepas itu Tun beritahu, okey malam ni Majlis Presiden buat keputusan, memberi mandat kepada saya, sampai bila pun saya boleh jadi Perdana Menteri. Tun buat beritahu. Anwar ada sebelah dia, masa PC tu. Kita sebagai penyokong tak puas hati. Kan? Apa cerita ni, janji macam mana? Kenapa pula Anwar boleh bagi Tun? Kita berjanji dulu, you jadi Perdana Menteri. Bukannya Mahathir. Rupanya ada kebiasaan dan tindakan Anwar. Dan apa yang berlaku, saudara? Orang khianat tetap khianat. Orang khianat tetap khianat. Walaupun Anwar dah bagi dia sebab bila-bila dia jadi Perdana Menteri, akhirnya dia letak jawatan juga. Sebab niat dia bukan nak jadi Perdana Menteri. Niat dia bukan nak jadi Perdana Menteri sampai bila-bila. Niat dia untuk menghalang Anwar naik. Dan dia tahu salah satu cara nak menghalang Anwar naik, kerajaan PH itu harus dikuburkan. Sebab itu Mahathir buat. Siapa yang mengasut dia? Supaya buat khianat. Jadi ya. Jadi. Siapa cakap? Dia sendiri mengaku. Saya terlibat dengan langkah syaitan. Dia jumpa Mahathir supaya jatuhkan kerajaan PH. Konon-kononnya PAS akan sokong dia sekali lagi jadi Perdana Menteri. Atas nama kerajaan perpaduan. Atas nama Melayu memerintah. Ni Perangai Adi ni. Yang hari ni bercakap dalam parlimen macam
Ya, macam orang ulama hebat sangat bercakap perpaduan, kita naklah keadilan, jangan berpecah belah. Ini yang disebut dalam parlimen ni. Lebih hadi ni. Yang kita pasal jumpa Nabi ni. Dia juga sentuh, dia kata apa? Adil kepada diri sendiri, dia kata. Maksudnya jangan bohong. Ini saya sebut tadi, yang saya ulas tadi. Kan, pemimpin dia kata kena adil dengan diri sendiri, jangan bohong. Yang berbohong tu kamu. Kamu yang paling banyak berbohong. Bukan saja berbohong, berdusta, munafik. Hadi-hadi. Kamu menipu ahli PAS. Selain daripada isu RUU, saya ceritakan tadi. Penipuan jelas hadi-hadi. Menipu penyokong PAS. Sama juga dengan isu saman. Saman Sarawak Report. Kamu juga menipu ahli PAS. Kamu kata kamu nak saman Sarawak Report kerana memfitnah kamu terima duit UMNO. Kamu kumpul derma untuk nak lawan Sarawak Report. Tiba-tiba bila masuk mahkamah, kamu settle, kamu bayar 1 juta lebih kepada Sarawak Report. Kamu menipu adik-adik kamu. Nafikan, tolong nafikan. Kamu takut bila masuk mahkamah, benda dia terbongkar. Kan? Sarawak Report dah bersedia. Dia kata dia dah bersedia. Peguam Sarawak Report kata dia bersedia untuk pembicaraan. Dia dah siap dah bukti-bukti. Untuk menunjukkan kepada masyarakat, kepada dunia, bahawa PAS memang menerima duit UMNO. Ramai pemimpin PAS terima duit UMNO waktu itu. Sarawak Report dah siap bukti. Tiba-tiba hadi-hadi membuat keputusan, berunding dengan Sarawak Report, kita settle law mahkamah. Setakat settle tak apa, saudara. Bayar pula duit 1 juta lebih. Dia kata bukan duit PAS. Ya, bukan duit PAS. Tetapi Datuk Ramli yang bayar. Atas nama Datuk Ramli. Proksi kepada parti PAS. Dia nak bohong lah. Dia nak menipu walaupun dia kata, mana dia PAS bayar? Buktikan resit. Buktikan resit tu daripada PAS ke tidak. Memang tak ada. Tapi Datuk Ramli yang bayar. Nama Datuk Ramli. Siapa Datuk Ramli? Proksi kepada PAS. Haji Hadi nak menipu apa? Kalau tanpa kebenaran Haji Hadi, Datuk Ramli boleh settle ke? Tak ada kena mengena apa dengan Datuk Ramli ni. Mana boleh Datuk Ramli kata, oh jangan bicara Tuan Guru. Settle. Ni saya ada duit bayar. Tak boleh. Kalau Haji Hadi nak lawan, kena lawan. Walaupun ada orang nak settle. Saya tak mahu settle. Ini kita benar. Saya dah minta dengan walaun semua ni duit derma. Kita dah dapat duit tadi. Derma, kita kena lawan habisan. Tak ada saya settle. Kita kena lawan Puak KP ni. Ni Sarawak Report ni KP ni. Kita kena lawan. Kita Islam, kita ada maruah. Sepatutnya macam tu. Tak bagus tu. Dengan KP dia menuntut. Dengan KP. Menuntut. Seorang ulama menuntut dengan KP. Ni, bukan sekat menuntut, bayar duit pula lagi. Duit siapa? Duit siapa lagi? Penyokong-penyokong yang kutip derma tu lah. Ingat Datuk Ramli bayar saja je ke? Kena ganti. Dia suruh Datuk Ramli bayar pasal nak mengelakkan resit. Resit tu tidak ada nama PAS. Itu je. Sebab itu dia kata, mana ada bukti? Tunjukkan resit pembayaran itu daripada PAS. Memang tak ada, saudara. Digunakan orang lain. Tapi keingat Datuk Ramli itu bagi free 1 juta. Kena bayar. Yang nak bohong lah. Saya nak bagi tahu walaun. Cukup-cukuplah kamu diperbodohkan oleh pemimpin kamu. Dengan hanya menjual mimpi saja kamu katakan semuanya betul pemimpin kamu buat. Terima kasih Blue Rose. Gift di YT. Sebab itu dia seronok jual mimpi, saudara. Sebab dia tahu walaun ni jual je mimpi. Apa yang dia kata lepas ini semua percaya. Bala tu, mimpi jumpa Nabi, mimpi jumpa Hadi. Mimpi jumpa Hadi, Hadi jumpa Nabi. Berlapik-lapik cerita. Mimpi jumpa Nabi. Lepas tu saya mimpi Hadi jumpa Nabi dekat Rasulullah. Dia mimpi Hadi jumpa Nabi. Orang boleh gunakan Nabi, tunggang nama Nabi semau-maunya. Orang Islam, orang bukan Islam pun tunggang nama Nabi. Kita jadi walaun ni, kita sepatutnya pelihara nama Nabi. Jangan sebut nama Nabi, kaitkan nama Nabi dalam politik kita. Apatah lagi dalam mimpi, benda yang tak sahih. Tapi walaun seronok. Kalau dah ada mimpi Nabi, takkanlah dia berbohong. Kan? Bila dia kata cukup jumlah, lebih dari mencukupi, itu Nabi bagi tahu dia cukup jumlah lah. 74 kursi parlimen, majoriti berbanding dengan 82. Nabi bagi tahu macam tu.
Tak perlu kita nak ambil kalkulator ke nak kira 74 kerusi dengan 82 mana banyak. Tak perlu. Dia dah jumpa Nabi mimpi, Nabi kata cukup jumlah cukup lah. Takkan Nabi nak berbohong dalam mimpi. Ni walaupun perangai saudara. Mudah je. Mudah je nak menipu dengan menggunakan mimpi. Itu yang berlaku dalam GSB. Jual nama mimpi aja boleh nikah dengan anak abuya. Mimpi je. Ustaz tu. Dia ada 3 bini dah. Tak cukup 1 lagi. Kan? Tak cukup lagi. Tak cukup 1 kena seorang lagi. Nak jadi 4. Betul? Nak anak Ustaz Asy'ari. Perempuan tu tak nak. Perempuan tak nak. Dia kata, tak nak lah dia. Borai tua dia kata. Kan? Perempuan tak nak. Macam mana cara nak? Nak dapatkan juga. Untuk jadi bini keempat. Dia tunggang mimpi. Dia kata dia mimpi abuya. Supaya menikah dengan anak dia. Anak sulung dia. Dah sekali jual mimpi, nikah paksa. Nikah paksa. Dan nikah paksa bawa lagi. Sorokkan. Ni yang kes polis sekarang. Mimpi, punca dia mimpi. Tunggang nama mimpi, saudara. Ni dalam politik ni, lagi tunggang nama mimpi bahaya ni. Sikit lagi soal adalah mimpi. Kan? Kita kena lawan jihad. Malaysia Madani ni. Saya dah bermimpi dengan Nabi. Nabi kata kita kena turun ke jalan raya. Kita kena bertempur dengan kerajaan sekarang ni. Semasa Nabi suruh. Rosak negara, saudara. Kalau kita mimpi ni jadikan hujah. Sama juga. Dia nak mengatakan dia gajin pergi Iran tu kerana mimpi. Terima kasih Karim. Sama. Nabi suruh pergi Iran nak damaikan Sunni dengan Syiah. Nabi tak suruh pergi parlimen. Silat-silat dia boleh kata, saya tak pergi parlimen sebab Nabi kata jangan pergi parlimen. Parlimen bukan sekolah. Terima kasih Moisa. Parlimen bukan sekolah. Nabi bagi tahu hamba, parlimen bukan sekolah. Lebih baik pergi ke Iran. Pergi Iran. Tak payah pergi Mekah. Ni. Mimpi je. Walaupun percaya. Walaupun percaya, saudara. Kalau orang lain bercakap tentang dunia luar sekarang ni, Omar Osman, terima kasih. Dunia sekarang bercakap tentang kemajuan, nak naikkan angkat martabat negara, AI-nya, ekonominya, ya. Ekonomi hijau, macam-macam lah sekarang ni. Orang cerita pasal, orang cerita pasal pertahanan, alat pertahanan negara. Orang gunakan drone sekarang ni untuk berperang. Semua bercakap isu-isu, benda-benda yang hebat-hebat sekarang ekonomi. Kita masih lagi cakap pasal mimpi. Ni, level Presiden PAS. Cerita dengan anak buah tentang mimpi. Nak ajar anak buah semua. Nak tunjuk bahawa dia bermimpi. Besok mimpi jimat pun nak cerita dengan orang. Amba tak lagi. Amba tak boleh wajib. Mana tadi mimpi jimat. Takbir kepada-maan. Dengan mimpi jimat pun bertakbir kepada-maan. Kebodohan. Tak ada batasan. Apa lagi disebut dalam parlimen tadi? Ni saya nak ulas. Hari ni kuliah saya kitab Hadi Al-Maranginya. Nama kitab dia hari ni. Petang ni. Lain tak ada dah. Ya, sebab dia ucap panjang tadi. 10 minit salah saya. Apa lagi sebut? Ya, tadi disebut adil tentang diri sendiri. Tidak bohong dia kata. Saya buktikan bahawa dia paling banyak pembohong. Dan mungkin janji. Dia paling banyak mungkin janji. Kan? Dia sebut dah RU325 lah. Tuan Mentor Man kata nak hapuskan PTPN lah. Nak buat hudud nyawa kami lah. Macam-macam. Nak tutup kedai judi, arak dan sebagainya kan. Ni nak beritahu. Siapa munafik sebenarnya lebih hadi. Kemudian dia kata apa? Harta itu tidak berpusing kepada orang-orang kaya. Tengok. Yang dia kata daripada dia. Apa-apa dia. Harta tidak berpusing di kalangan orang kaya. Sekarang bila Anwar buat subsidi bersasar, tak memberikan sedekah kepada orang kaya, dia bising. Dia kata Anwar ni macam Robin Hood. Ya, ambil orang kaya punya hak, bagi ke orang miskin. Dia anggap macam tu Anwar ni. Bila Anwar tidak benarkan lagi sedekah, bantuan, subsidi kepada orang maha kaya, dia kata Anwar ni macam Robin Hood. Curi arak orang kaya, bagi kepada orang miskin. Kemudian harta berlega di kalangan sendiri. Bawalah kes, bawalah bukti, tunjuklah bukti. Dah 2 orang dah di parlimen kamu kantoi dalam tuduhan-tuduhan seperti ini. Kamu nak kata apa lagi lebih hadi? Ahli parlimen kamu kantoi. Yang seorang itu dia kata melibatkan skandal. Bukit Gantang. Anwar nak jawab. Laporan polis pun kamu tak buat. Dan Anwar pun nak jawab. Benda tu fitnah.
kamu nak babitkan dengan integriti Anwar Ibrahim. Itu yang kes bagi gantang. Kemudian yang semalam dia kata SPRM jumpa 94 juta, 64 juta, 94 kan 64, bukan itulah. Dalam rumah seorang bekas menteri daripada DAP dalam parlimen disebut. Orang suruh buat report polis, cabar dia. DAP cabar 24 jam kena buat report polis. Kan buktikan. Tak sampai 24 jam. SPRM keluar kenyataan bahawa tidak pernah pun SPRM menggeledah rumah bekas menteri itu dan menyempai duit 94 juta seperti mana dikatakan. SPRM terpaksa buat kenyataan, saudara. SPRM terpaksa buat kerja untuk membetulkan fitnah daripada lidah-lidah lebay bangsat ini, saudara. Apakah Haji Hadi tak tahu anak buah dia buat kerja ni? Buat kerja fitnah ini? Ya. Satu apa pun kamu tak boleh buktikan, akhirnya kamu buat fitnah. Lepas itu, bila parlimen ambil tindakan, ya, ambil dibawa ke jawatankuasa parlimen, kamu kena gantung kerana fitnah itu, ya, kamu kata zalim. Macam mana kena kat jargon tu? Ha? Bawa cerita suat layang dalam parlimen. Fitnah orang dengan suat layang, sumber suat layang. Bila kena tindakan digantung parlimen, zalim. Kata kerajaan ini zalim. Ini juga disebut dalam ucapan Haji Hadi tadi. Dia kata kerajaan ini zalim. Bila kritik sikit gantung parlimen. Bodoh kamu wahai Haji Hadi. Yang digantung Wan Faisal tu, jargon tu, yang kena gantung bukan kerana kritik kerajaan. Bukan kerana dia mengkritik Perdana Menteri. Tetapi dia memfitnah orang awam dengan menggunakan surat layang. Haji Hadi tahu tak ni kes ni. Sebab itu kena rajin datang parlimen baru tahu. Kalau kamu ponteng, kamu pun tak tahu. Sebab apa dia tu kena gantung 6 bulan. Kamu pun tak tahu sebab kamu ponteng.